token 130 ni kita tengok array yang ketiga ataupun types data kita boleh simpan dalam ketiga. Yang sebelum ni kita tengok yang pertama kita tengok tuple, di mana tuple adalah dalam bentuk array yang kita simpan dalam kurungan melengkung tu. Lepas tu kita tengok yang kedua adalah list square bracket, dan yang ketiga adalah dictionary. Dictionary ni macam kamus lah. Memang namanya pun dictionary, kamus. Maka dia punya bentuk dia, okey, katakan kita buat satu kamus variable namanya kamus, maka kita nak buat dalam bentuk dictionary, dia dalam bentuk macam ni. Dia pakai curly bracket. Curly bracket ni bahasa Melayu, tak tahu lah, saya tak tahu bracket yang curly ni bahasa Melayu ni apa. Okey, untuk kamus ni, dia ada syarat dia. Yang pertama, dia mesti ada key dan ada value. Okey, contohnya key 1. Okey, kita pisahkan dia dengan colon dan dia ada value 1 dia. Value 1. Okey, jap, salah pula. Key 1 ada kat belakang sini lah. Okey, value 1. Okey, contoh dalam kamus kan, kamus kita ada perkataan maksud dia. Perkataan tu adalah key dia. Ni contoh senangnya. Perkataan tu adalah key dia, maksud dia adalah value. Okey, value 1 tu adalah maksud dia lah. Contohnya perkataan apa? Perkataan makan. Okey, apakah maksud makan? Apakah maksud makan? Itu ada bahasa Melayu kan, kadang kita pun tak tahu apakah maksud makan. Okey, lepas tu kita ada key 2. Contohnya key 2. Okey, kita asingkan yang key 1 ni punya data dengan key 2 macam biasa kita asingkan dengan koma. Okey, key 2 ada value 2 dia. Okey, ni contohnya kita belum masukkan lagi data value 2. Okey, jadi kalau ada banyak-banyak kamus ni, mungkin ada beribu-ribu kamus, maka kita tak naklah dia memanjang ke kanan, kita boleh turunkan ke bawah. Kita enter kat sini, dia akan turun kat bawah ni lah. Key 1 apa, key 2 apa. Okey, contohnya dalam kes ni, saya nak buat satu kamus berkaitan dengan function dalam Python lah. Contohnya yang pertama adalah print. Print ni apa benda kan? Okey, print ni apa maksud dia? Apa dia punya description dia? Saya copy and paste ni lah. Nak type pun boleh. Kalau awak nak buat benda lain, tak ada masalah. Tak ada. Okey, apa benda dia? Perkataan apa? Contohnya nama apa benda ke? Ikutlah apa benda. Okey. Dan yang kedua, saya nak buat untuk length. Length. Okey. Length ni apa? Length ni returns the length of number or items of an object. Okey. Jadinya kita nak returnkan nombor ataupun dia punya bilangan item dalam kita punya objek tu lah. Okey. Okey. Ini adalah kamus yang saya ada. Katalah nak tambah lagi kamus, kita just koma. Saya enter lah sebab dia ke bawah. Lepas tu yang ketiga, contohnya adalah input. Okey. Input. Okey. Apa benda input ni? Input ni adalah read. Ada panjang ni punya maksud dia. Read a line of text from the user. Itu parameter yang senang ni lah. Okey. Ni saya dah buat satu kamus lah. Kamus berkaitan dengan function dalam Python. Okey. Perkataan yang pertama, key yang pertama adalah print. Maksud dia punya value dia adalah output or text variable. Okey. Tak semestinya dalam bentuk apa benda ni? String. Dia juga boleh simpan bentuk lain lah. Okey. Then, bila kita dah siap kamus ni, kalau kita print kamus ni apa jadi? Print kamus. Okey, dia macam ni lah keluar.
Okey, kita tak nak print macam tu, tapi kali ni kita nak buat dalam bentuk user pilih. Dia nak tengok kamus tu, tengok kamus apa, nak tengok perkataan apa. Nampaklah macam uh, canggih sikit kan kita punya program ni. Jadinya kita akan buat, user akan pilih choice. Kita akan bagi pilihan kat user choice. Okey, sama dengan none. Macam biasa, choice sama dengan none. Kita gunakan while loop. Okey, while choice tidak sama dengan kosong. Kalau dia kosong, kita suruh dia exit lah. Kalau tak sama dengan kosong, dia akan pusing dalam kamus tersebut. Yang kamus tersebut siasa on je selagi dia tidak pilih exit dan ataupun kosong. Kita akan print. Oops. Kita akan gunakan triple quotes. Okay. Kita akan tulis kamus function. Senang macam tu je lah. Kamus function. Ni ikut awak punya ni. Kamus awak tulis apa. Okay, macam biasa saya akan buat kosong untuk quit. Kosong untuk quit. Satu untuk lookup. Lookup. Ini dia nak tengok perkataan apa. Yang kedua, dia boleh add juga. Yang ketiga, dia nak redefine. Okay. Maksud tu mungkin salah, dia nak betulkan. Yang keempat, dia nak delete. Okay. Jadinya bila kita buat macam ni, user kena pilih lah kan. Pilih mana satu yang dia nak daripada 1, 0 hingga 4. Dan macam biasa, kita akan bagi pilihan kat user untuk masukkan dia punya input. Input. Apa ya? Choice lah. Choice. Okay. Dan kita print 1, 0. Satu baris kosong. And then, macam biasa, bila dah macam ni, kita gunakan apa benda? Structure untuk memilih. Sekiranya dia pilih kosong, if choice sama dengan kosong. Apa yang akan berlaku bila choice dia sama dengan kosong? Maka dia akan quit. Kita akan print siap-siap. Thank you lah sebab dia dah pilih, dah guna kamus kita. Thank you. Y-O-U. Okay. And then, sekiranya dia pilih choice yang kedua, kita gunakan elif. Elif choice sama dengan 1. Pilihan yang choice sama dengan 1. Kita paskan dulu. Kita nak tengok dia punya structure. Okay. And then, elif. Boleh je copy yang atas tu. Kalau tak ada ni lah. Baris 26 dengan 27 tu. Tukar nombor je lah nanti. Choice sama dengan 2. Okay. Dan kita pass. Okay, next. Elif choice sama dengan 3. Maka kita pass juga. Elif choice sama dengan 4. And then kita pass juga. Okay. Selain daripada 0 hingga 4, maka kita ada else. Kita tulis je lah invalid choice. Invalid choice. Okay, maka dah siap lah kita punya structure lah untuk kita punya kamus ni, dictionary ni, Python dictionary. Dah siap kita punya structure. Kita nak tengok method apa yang kita boleh gunakan. Jadi bila kita dah buat structure ni, kita nak test lah structure kita ni betul ke tidak lah. Okay, kita cuba run ya. Katakan kita pilih nombor 1. Okay. Okay, nombor 8. Dia kata apa? Choice sama dengan nombor. Salah hija ni. Choice. Mana?
Oh, nombor 3 ni dah tersalah eja. Okey. Okey, nombor 1. Okey. Nombor 8. Okey, nombor 8 ni kata invalid choice. Nombor 0 dia akan keluar lah sepatutnya. Thank you. Okey, dah betul lah. Kita punya structure ni. Okey, structure yang blok yang mana kita nak buat adalah blok lookup dululah. Kali ni kita nak buat blok yang lookup di mana kita dah siapkan kita punya sampel kamus ni. Kita ada print length dengan input. Maka kita nak lookup dia. Okay, jadinya bila nak lookup tu biasanya kita nak user pilih lah apa benda ni nak tengok. Term. Okay, kita gunakan satu variable namanya term. Kita nak user masukkan dia punya input lah. Apa benda yang dia nak. Okay. What function do you want? What function do you want to know lah. Pendekkan dia. What function do you want? Okay. What function do you want lah. What function do you want to know lah. Nama ni, dia punya ayat panjangnya. Maka user akan masukkan lah function apa yang dia nak. Maka dia akan simpan dalam variable namanya term. Okay, bila dah simpan dalam variable namanya term, maka kita akan cari dalam kamus tersebut. If term tersebut dalam kamus. Okay, jadinya term tersebut dalam kamus, maka kita gunakan indexing untuk cari dia punya definisi. Maka kita buat satu definition. Okay, definition ni akan panggil indeks kamus term tersebut. Okay, ni panggil indexing, jadinya dia akan keluar dekat situ lah. Kita akan print balik. Print. Okay, print. Kita buat macam ni. Kita gunakan f-string punya format. Term. Okay. Means. Apa maksud dia? Dia punya definition. Definition. Okay. Apa yang berlaku dekat baris 29 ni? Okay, sehingga user masukkan term tersebut, dia akan check. Term tu ada dalam kamus tak? Jika ada, maka dia akan buat satu variable baru untuk simpan dia punya definition. Di mana dia akan panggil kamus, dia indekskan kamus tersebut dan dia panggil term. Okay. Bila dia panggil term ni adalah dia punya key. Okay. Maka value dia yang panjang belakang ni akan masuk ke dalam definition. Dia akan simpan dalam definition. Maka kita akan print term tersebut yang dikendaki oleh user dan dia punya key dia yang diperlukan oleh user dan kita beritahu dia punya value dia apa. Okey, itu kalau ada. Kalau tak ada, kita akan beritahu else. Kita tulis je lah. Sorry, I don't know lah. Print. Sorry, I do not know. Do not know. Okay. Jadinya kita dah lengkapkan lah kita punya choice nombor 1 ni. Lagi sekali, bila dia pilih choice nombor 1, dia akan pop up yang ni. What function do you want? User akan tulis. Bila user tulis, dia simpan dalam term. Okay. And then term ni, kita cari dalam kamus ada ke tidak. Term ni dia punya value lah. Okay. Jika ada, maka kita akan pergi ke kamus, kita check dia punya key dia ataupun perkataannya dan kita ambil dia punya value. Kita simpan dia punya value dan kita print lah term tersebut apa, dia punya value tu apalah, key dia apa dan value dia apa. Sekiranya tak ada, kita akan cakap I don't know lah. Kita cuba, kita choice nombor 1, nak lookup. Lookup apa? Print contohnya, print. Okay. Okay, dia tulislah print apa. Saya nak lookup lagi. Apa lagi kita ada lah? Print input. Sekejap input. Okay. Maka dia akan beritahu lah input apa. Okay, lagi satu katalah kita nak print apa?
Uh, kita tulis input saja tanpa kurungan ya. Input, maka dia kata apa? Oh, oh ni salah pula. Nombor satu, input. Tanpa kurungan, maka dia tidak tahu. Sebab kita punya key kita ada kurungan dekat sini. Function kita ada kurungan dekat sini lah. Okay, ini adalah untuk nombor satu. Okay, nombor satu lah. Boleh cuba untuk nombor satu ni. Okay, kita dah buat lookup. Untuk choice nombor satu. Choice nombor dua adalah add. Okay, kita baru ada tiga lah. Tiga isi kandungan dalam kamus tersebut. Katakan kita nak add. Okay, kita nak add. Choice-nya adalah nombor dua. Okay, maka kita akan buat apa? Kita buat kat sini lah. Kita nak add. Apa yang kita buat? Kita nak user akan masukkan ke dalam dia punya apa yang dia nak add lah. Kita minta input daripada user, dia nak add apa. Kita tanya dia, what term do, what function what function lah. What function do you want to add? Okay, what function do you want to add? Okay, kita akan keluarkan satu pop-up, what function do you want to add? User akan type dan kita akan simpan dalam term. Okay, dalam variable namanya term. Okay, and then dia bukan suka-suka hati terus masuklah. Kita check dulu. If term not in. Term tersebut tak ada dalam kamus. Barulah kita proceed untuk dia tambah. Okay, maka kita buat dia punya satu variable definition. Ni dia punya value lah. Tadi term tu dia punya key. Kita dah dapat. Kita nak tanya pula dia punya value. Input. Kita akan tanya dia. What is the definition lah. What is the description pun boleh. The description. Description. What is the description? Okay. Maka bila dia dah masukkan, kita beritahu je lah. Bila dia dah masukkan, kita akan gunakan indexing. Kalau macam sebelum ni, kita buat indexing di mana kita tukar kita punya, kalau dalam kita tengok list sebelum ni, kita tukar hero punya sword kepada crossbow. Sama juga, kita akan panggil kamus tersebut. Okay. Lepas tu kita nak buat dia punya key dia. Lepas tu kita masukkan dia punya value dia. Okay. And then kita beritahulah term tersebut has been added. Okay, jadinya kita beritahulah term tersebut has been added. Ini kalau benda tu tak ada dalam kamus. Kalau benda tu dah ada dalam kamus ataupun key tersebut dah ada dalam kamus ataupun perkataan tersebut dalam kamus, kita akan beritahulah print the function already exists. Okay, kita beritahu dah ada dah, tak perlulah kau nyemak nak tambah lagi. Itu dia punya ni kaedahnya. Okey, jadi dia pilih nombor 2, maka kita akan keluarkan satu pop-up. What function do? Ni down What function do you want to add? Maka user akan tulislah function apa yang dia nak add. Lepas tu kita check. Okey. What function do you want to add? User akan tulis dia punya key lah function tersebut. Kita akan simpan dalam term. Okay. And then kita check dalam term tersebut ada tak dalam kamus. Kalau tak ada dalam kamus, maka kita akan buat satu variable untuk jadi dia punya value ataupun dia punya definition. Dan kita tanya dia apa dia punya definition. Okay. Orang tu pun
User akan tulis, kita simpan dalam definition. Lepas tu kita gunakan apa benda ni, indexing ni, kamus. Kita masukkan dia punya key dan dia punya value. Lepas tu kita beritahu lah. Okay, dah add. Jika sekiranya perkataan tersebut dah ada dalam kamusnya, maka kita akan beritahu the function already exists. Kita beritahu lah, dah siap dah ni, dah ada dah, tak perlu nak tambah. Okay, jadi untuk seterusnya, kita tak payah test dulu sebab bila kita masuk test ni, kita keluar balik, dia akan hilang lah yang data ni sebab dia temporary. Kita nak tengok lah, okay, katakan kita dah masukkan, user dah masukkan term tersebut. Tiba-tiba tersalah pula dia punya description. Okay, kita nak edit dia, kita panggil dia redefine. Okay, redefine ni. Okay, kita redefine. Maka choice yang ketiga adalah redefine. Maka kita akan tanya user lah. Nak redefine yang mana? Input. What function to redefine. What function to redefine. Okay, maka ada pop-up bila choice nombor 3 keluar, ada pop-up akan keluar, choice nombor 3 dipilih, ada pop-up akan keluar. Dia, kita akan tanya what function to redefine. Bila user masukkan function apa itu redefine, dia akan masuk, dia simpan dalam term, kita punya key ni. Okay, and then kita check jugalah. Macam biasa, kita akan buat checking. Betul ke kau cerita ni kan? Betul ke kau nak betulkan ni? Okay, if kita punya tu, key tadi tu, yang user nak masukkan function tersebut, ada dalam kamus. Bila ada dalam kamus, barulah kita bagi kebenaran untuk dia ubah. Okay, maka definition. Maka apa yang kita buat, kita akan tanya dia lah, input, what is the new description ataupun definition lah, tak ada masalah. What is the new description? Okay, maka jika ada dalam kamus, kita akan pop up ni tanyalah. And then kita akan gunakan balik kita punya indexing kamus, function ataupun term yang dia tukar tadi tu, dan kita tulis balik dia punya value dia. Okay, dalam kes ni adalah dalam definition tersebut. Okay, dan kita beritahu je lah function ni, term ni has been redefined. Okay, maka dia dah siap redefine. Okay, kalau ada dalam kamus, kalau tak ada dalam kamus macam biasa, else kita akan beritahunya print the function does not exist. Macam itulah. Ni ya. Function dia tidak exist, tidak wujud pun. Kau nak redefine buat apa kan? Ni benda yang tak ada, kau nak redefine. Kalau ada tu baru boleh kita redefine. Okay, saya ulang sekali. Ini bila dia pilih nombor 3, kita akan keluar satu pop-up. Nak ubah apa ni? Kita tanya dia. Okay, maka dia masukkan, saya nak ubah perkataan ini. Kita simpan perkataannya dalam term. Okay, kita check dalam perkataan tersebut ada dalam kamus tak? Jika ada, kita akan tanya, apa maksud perkataan tersebut? Okay, dia tulis, kita simpan dalam definition. Lepas tu kita buat satu method, kita panggil kita punya dictionary tadi, kita tengok dia punya key dia apa, dan kita isi dia punya definition. Okay, and then kita beritahulah dah redefine. Sekiranya tidak ada, maka kita beritahulah function does not exist. Ini kali ni kita buat 2 dengan 3 lah. Kita nak masukkan nombor 2 ni, kita akan buat sedikit kesalahan lah. Sedikit ke banyak dekat dia punya description. Lepas tu, kita akan view balik, oh salah rupanya descriptionnya.
kita nak redefine dia balik. Okay? Dan kita try ni. Okay? Kita try run dia. Okay, katakan kita nak add. Okay, kita nak add nombor 2. Okay, kita nak add function apa nombor 2 ni? Kita pilih lah function apa. Contohnya saya nak add function range. R-A-N-G-E, range. Okay. Lepas tu, what is the description? Saya tulis XXX lah. Ni untuk supaya kita boleh salah. Supaya buat salah lah. Supaya kita nak check. Okay. Dia dah beritahu lah. Range has been added. And then kita nak look up. Bila kita look up nombor 1, kita nak tengok range. Okay. Dia kata, range mean XXXX. Oh, apa benda pula ni? Kita nak redefine ya. Maka kita pergi ke 3. Okay. Katakan kita tulis range saja. Tanpa kurungan. Dia kata apa? Oh, the function does not exist. Tersalah tulis rupanya. Kita buat range, ada kurungan. Oh, invalid choice. Salah pula. Nombor 3 dulu. Redefine. Range, ada kurungan. Okay. What is the new description? Yang kita letaklah description kita yang baru lah. Kita paste dia. Okay. And then kita enter. Dia beritahu. Range has been redefined. Lepas tu kita look up balik nombor 1. Okay. What function do you want? Kita nak tengok range. R-A-N-G-E, range. Okay. Jadinya, range mean generate a sequence of number within specific range. Jadinya, dah betul lah kita punya program itu. Kita dah boleh buat add dan redefine. Okay. Awak boleh juga redefine yang atas ni lah yang original ni. Tapi saya tak nak lah. Kita redefine yang benda yang tak wujud lagi lah. Okay. Jadi sebab bila kita run balik, yang range tadi dah hilang dah. Dia tinggal yang ni balik. Jadi sayang pula benda yang dah ada ni kita nak ubah. Ini untuk testing lah. Tapi kalau untuk betul-betul tak ada masalah lah. Okay. Dan yang last sekali adalah untuk delete. Okay. Delete. Kita nak delete kita punya ni kita punya apa ni? Kita punya kamus ni. Kita punya dictionary ni. Maka untuk delete ni, kita akan minta user tersebut, kau nak delete yang mana satu kan? Input. Okay, input. What. Okay, saya prefer single quotes. Saya padam balik lah. What. Function. What function. Mana? Do you want to delete? What function do you want to delete? What function you want to delete? Okay. Maka kita akan, bila user pilih nombor 4, akan ada satu pop-up keluar. What function do you want to delete? User akan pilih lah function mana nak delete. Kita akan simpan dalam term. Macam biasa kita akan check. Betul tak user punya tu ada dalam kamus. In kamus. Okay, sekiranya ada, barulah kita boleh bagi delete. Okay, macam mana nak delete? Kita gunakan, macam mana nak delete? Kita gunakan teknik DEL. Okay. Kita panggil kita punya dictionary. And then, kita panggil dia punya key dia. Okay. Dan bila kita delete key, value dia pun dia terdelete sekali. Kita akan print lah. Print. Apa benda? Kita pakai F string. F format string. Term. Has been deleted. Okay, has been deleted lah. Punya term tersebut has been deleted. Okay, next. Lepas tu, kita nak buat else. Sekiranya huruf ataupun tak ada dalam tu, kita beritahu lah.
The function does not exist. Senang je lah. Print the function does not exist. Okay, the function does not exist. Jadi ni ya. Bila user pilih nombor 4 untuk delete, kita akan tanya what function do you want to delete. User akan tulis lah. Bila user tulis, kita simpan dalam term dia punya kunci dia. Okay, kita check kunci tersebut ada dalam kamus ke tidak. Sekiranya ada, kita akan run ni. Delete, panggil kamus tersebut, kita buang kunci tu. Key tersebut lah ataupun dia punya perkataan tersebut. Dan kita once kita buang perkataan, isi kandungan, definition, semua description, dia akan buang sekali. Kita akan beritahu, term tersebut has been deleted. Okay, sekiranya tak ada, maka function does not exist. Kita beritahu macam tu. Saya nak test sekejap. Okay, katakan saya nak choice nombor berapa? Nombor 1. Saya nak tahu pasal, saya tak ingat lah ni. Kita tengok dulu. Input. Okay. Input. Input. Okay, maka dia kata input adalah sekian. Read line of text from user. Maka saya nak delete lah. Delete input ni. Okay, nombor 4. Saya tulislah input tanpa kurungan. Ni benda yang salah. Okay, dia kata, that function does not exist. Oh, tersalah tulis rupanya. Kita tulis nombor 4. Bila nombor 4, kita tulis balik input. Okay. Kita tekan enter. Okay. Dia kata input has been deleted. Okay. Input has been deleted. Kat sini, bila kita tanya, kita check balik lah. Betul ke dah delete ni? Tekan nombor 1. Kita balik tekan input. Okay. Dia kata, sorry I don't know. Sebab benda tu dah delete. Kalau kita tanya asal tadi, input ada maksud, once kita dah delete dia kat sini, okay, dia kata, sorry, I don't know. Dia cepat sangat berubah, cepat sangat dia berubah hati. Baru sekejap dia dah tukar-tukar hati dia. Okay, boleh cubalah yang ini.